Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke kelas matematik tahun 4. Hari ini kita akan belajar tajuk yang pertama iaitu nombor dan operasi. Dalam tajuk ini, murid-murid akan dapat mengenal dan menulis nombor dengan betul. Tahun lepas, murid-murid dah belajar 4 digit nombor. Tahun ini kita tambah lagi satu. Murid-murid akan belajar 5 digit nombor. Bagaimana untuk kita menyebut nombor-nombor ini? Untuk menulis nombor ini dalam perkataan, kita perlu tahu nilai tempat bagi setiap digit dalam nombor ini. Mula-mula, tulis nilai tempat dari belakang atau kanan sekali. Nilai tempat bagi 6 ialah sa, nilai tempat bagi 3 ialah puluh, nilai tempat bagi 2 ialah ratus, nilai tempat bagi 5 ialah ribu dan nilai tempat bagi 1 ialah 10,000. Kemudian, bagaimana nak menyebut? Cikgu bagi tips. Okey, yang pertama, kita kena kira daripada belakang sekali atau kanan sekali. 1, 2, 3. Selepas 3 nombor daripada belakang, kita buat garisan pemisah. Dan di bawahnya kita tuliskan ribu. Kemudian, kita boleh nampak kita dah pisahkan nombor ini di depan dan di belakang. Di bahagian depan, kita ada nombor 1 dan 5. Kita boleh gabungkan 1 dan 5 menjadi nombor 15. Sekarang dia telah menjadi 15,000. Seterusnya, di tempat 200, kita sebut nombor dan nilai tempatnya. 200. 36. Sa tidak perlu disebut. Jadi jawapannya ialah 15,236. Lagi sekali murid-murid. 15,236. Contoh yang pertama. Diberi nombor 18927. Macam mana kita nak sebut dan tulis dalam perkataan? Ingat lagi tak? Kita perlu tahu nilai tempatnya. Daripada belakang, kita ada sa, puluh, ratus, ribu dan 10,000. Kemudian, kira 1, 2, 3. Gariskan dan tulis ribu. Di bahagian depan, kita boleh selesaikan 18 menjadi nombor 18. 18,000. Kemudian 900. 27. Jadi jawapannya ialah 18,927. Senang tak murid-murid? Jom kita cuba lagi. Contoh 2. Mesti kena tahu nilai tempat. Daripada belakang kita ada nilai sa, puluh, ratus, ribu, 10,000. Kemudian kira 1, 2, 3. Gariskan, tulis ribu. Selesaikan di bahagian depan. Nombor yang di dalam kotak ini akan menjadi 25.
25,000. Kemudian 410 kita panggil apa? Boleh tak? Kalau di tempat puluh ada nombor 1, kita akan gabungkan dengan nombor di nilai tempat sah. Nombor di dalam kotak ini akan menjadi nombor 11. Jadi jawapannya ialah 25,411. Contoh 3. Nilai tempat. Kira daripada belakang 1, 2, 3. Garis, tulis 1000. Selesaikan di bahagian depan. Di bahagian depan ini menjadi nombor 96. Seterusnya, di tempat ratus, kita ada nilai sifar. Sifar perlu ditulis atau tidak? Jawapannya tidak. Jadi kita boleh terus pergi ke nilai puluh. Di sini kita ada nombor 7. Jadi 70. Di tempat sah kita ada nombor 5. Jadi jawapannya ialah 96,075. Contoh 4. Kira daripada belakang 1, 2, 3. Garis, tulis 1000. Selesaikan di bahagian depan menjadi 20. Sekarang kita dah ada 20,000. Di tempat ratus, ada nilai? Tiada. Sifar tiada nilai. Kita tak perlu tulis. Kita terus ke nombor yang seterusnya. Masih lagi sifar, tak perlu ditulis. Dan yang terakhir di tempat sah, kita ada nombor 4. Tuliskan 4. Jadi jawapannya ialah 20,004. Lagi sekali murid-murid. 20,004. Contoh 5. Murid-murid dah ingat dah macam mana nak buat? Okey, jom sebut sama-sama dengan cikgu. Tahu nilai tempat. Kira daripada belakang 1, 2, 3. Selepas 3, garis. Tulis 1000. Selesaikan di bahagian depan menjadi 61. Kemudian, kita selesaikan di tempat ratus. Kita ada 700. Di tempat puluh, ada nilai? Tiada. Sifar tak perlu tulis. Di tempat sah juga sifar tak perlu tulis. Jadi jawapannya ialah 61,700. Okey, sekarang kita akan tulis nombor dalam angka. Contoh 1. Diberi 73,863. Dalam perkataan ini, murid-murid jumpa tak perkataan ribu? Kalau jumpa, bulatkan garis. Tadi pun kita kira 3, kita garis, tulis 1000. Sama juga dalam perkataan, kita cari perkataan 1000, kemudian kita garis.
Kita boleh selesaikan daripada depan. Okey, yang depan ni kita ada 73. Tuliskan 73. Kemudian di bahagian belakang, kita wajib ada 3 digit nombor, iaitu tempat ratus, puluh dan sah. Apa dia murid-murid? Kita wajib ada 3 digit nombor. Okey, jadi kita lihat sama-sama. Nombornya mesti ada nilai sah, puluh dan ratus. Yang pertama, kita ada 800. Nilai tempat dia ratus. Nombornya 8. Kemudian 60. Nilai tempat puluh, kita ada nombor 6. Dan yang terakhir, 3. Ini ialah tempat sah. Sah tak perlu ditulis, kita tulis nombornya sahaja, 3. Okey, jadi jawapannya ialah 73,863. Sebegini. Tulis dalam angka. Contoh 2. 81,014. Ingat lagi tak cikgu cakap kena cari perkataan ribu. Bulatkan garis. Selesaikan di bahagian depan. 81. Tuliskan 81. Kemudian, murid-murid ada nampak tak tempat ratus di sebelah belakang? Tak ada. Tak ada ratus. Kita perlu tulis sifar sebab dia tak ada nilai. Kita tak ada perkataan ratus, maksudnya dia tak ada nilai. Kita tuliskan sifar. Kemudian ada 14. 14. Terus tuliskan 14. Jadi di bahagian belakang ni kita dah ada 3 digit nombor. Ingat belakang wajib ada 3 digit nombor. Kalau murid-murid lupa nak letak sifar di bahagian depan tu, letak 14 sahaja. Baru ada 2 digit. Dah salah dah. Jadi, jangan lupa ratus, kalau tiada nilai, letakkan sifar. Jadi, jawapannya ialah 81,014. Contoh 3. 50,009. Cari perkataan ribu, bulatkan dan garis. Kita tulis di bahagian depan, kita ada 50. Tuliskan 50 dalam angka. Kemudian di bahagian belakang, ada tak perkataan ratus? Tiada. Kalau tiada, tuliskan sifar. Kemudian, ada tak perkataan puluh? Tiada. Tuliskan sifar. Dan yang terakhir, kita ada nombor 9, iaitu tempat sah. Tuliskan 9. Jadi, angkanya ialah seperti ini. 50,009. Lagi sekali murid-murid, 50,009. Contoh 4. 67,100. Perkataan ribu, bulat, garis. Selesaikan di bahagian depan, 67. Tuliskan 67. Di bahagian belakang, kita ada 100. 100. Maksudnya 1. Kemudian ada tak
perkataan puluh? Tiada. Kalau tiada, tulis sifar. Ada tak nilai tempat sa? Tiada juga. Kita tuliskan sifar. Jadi, angkanya ialah 67,100. 67,100. Yang seterusnya, kita akan belajar nilai tempat dan nilai digit. Murid-murid kena ingat, nilai tempat kita perlu tulis daripada belakang, iaitu sebelah kanan sekali. Nilai tempat ditulis dalam perkataan. Apakah perkataannya? Nilai tempat bagi 7 ialah sa. Nilai tempat bagi 5 ialah puluh. Nilai tempat bagi 3 ialah ratus. Nilai tempat bagi 2 ialah ribu. Nilai tempat bagi 6 ialah 10,000. Yang seterusnya, nilai digit. Apakah nilai digit bagi nombor 7 itu? Nilai digit 7 ialah 7. Nilai digit 5 ialah 50. Tuliskan dalam angka 5 sifar. Nilai digit bagi 3 ialah 300. 3 sifar-sifar. Nilai digit bagi 2 ialah 2000. 2 sifar-sifar-sifar. Ada berapa sifar di situ? 3. Yang terakhir, nombor 6. Nilai digit bagi 6 ialah 60,000. 6 sifar. Ada 4 sifar. Okey, murid-murid dah boleh bezakan nilai tempat dan nilai digit? Okay, contohnya, kalau nilai tempat ni tempat tinggal kita. Kalau kita nak post barang dekat rumah kita, kita mesti ada alamat. Alamat kita tulis dalam perkataan. Jadi perkataannya ialah 10, ratus, ribu, puluh ribu. Nilai digit, kita tahu digit ni nombor, angka. Jadi kena tulis dalam angka. Kalau rumah sa, angkanya hanya ada 1. Rumah puluh, angkanya ada 2 angka. Dan seterusnya. Jom kita buat latihan. Okey, diberi 96,105. Ingat, kita nak dalam nilai tempat. Tulis dalam perkataan. Okey, murid-murid sebut. Nilai tempat bagi 5 ialah? Nilai tempat bagi sifar ialah? Murid-murid sebut tak? Okey, lagi sekali yang seterusnya. Nilai tempat bagi 1 ialah? Nilai tempat bagi 6 ialah 1000. Nilai tempat bagi 9 ialah 10,000. Nilai digit mesti ditulis dalam angka. Okay. Nilai digit bagi 5 ialah 5. Nilai digit bagi sifar ialah sifar. Kenapa sifar? Kalau dekat tempat puluh, tadi cikgu cakap kena ada 2 angka. Tapi sekarang kita tulis sifar ni 1 saja. Kenapa? Sebab sifar ini tiada nilai. Jadi cukup kita tulis hanya sekali. Okey, boleh murid-murid? Tulis 1 sahaja. Walaupun dia di tempat puluh, kerana dia ialah sifar. Nilai digit 1 ialah 100. 1 sifar-sifar ditulis dalam angka.
Nilai digit 6 ialah 6,000,000. 6,000. Nilai digit bagi 9 ialah 9,000,000. 90,000. Ada 4 sifar di situ. Yang seterusnya kita ada 14,083. Okey, nilai tempat ditulis dalam perkataan. Murid-murid dah boleh buat sendiri ni. Betul tak? Okey, yang terakhir. Nilai tempat bagi 1 ialah, ingat tak tahun ni baru belajar? 10,000. Okay, nilai digit perlu ditulis dalam angka. Yang seterusnya kita akan belajar cerakin nombor. Apa maksud cerakin? Cerakin ni maksudnya kita pisahkan nombor-nombor ini. Okay. Soalan dia, cerakinkan nombor kepada nilai tempat. Nilai tempat perkataan. Ingat, nilai tempat perkataan. Okey, contohnya kita ada 12,568. Okey, kalau kita nak post barang, tadi cikgu cakap kita kena ada alamat. Dekat alamat tu mesti ada nombor rumah dan nombor jalan. Sama juga dekat sini kita akan tulis nombor dan perkataannya. Yang pertama kita akan ada. Okey, sebelum tu kita kena tahu dulu nilai tempat yang ada. Sebut dulu. 10, 100, 1000, 10,000. Okey, jadi di hadapan sekali ialah nilai tempat 10,000. Jadi jawapannya 10,000 tambah 2,000 tambah 500 tambah 60 tambah 8. Sa. Okey, boleh murid-murid? Seterusnya, cerakinkan nombor kepada nilai digit. Nilai digit angka. Okey, cikgu bagi soalan yang sama sebab kita nak lihat perbezaan. Okey, kalau tadi nilai tempat kita tulis 10,000 dalam perkataan. Sekarang kita nak tulis dalam angka. Okey, sebelum tu, kalau murid-murid susah, 10,000, kita tak tahu berapa sifar yang kita nak kena letak. Okey, kita lihat. Selepas nombor 1, kita ada berapa nombor di belakang dia. Okay, kita ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 nombor di belakangnya. Jadi, kita boleh tulis nombor 1, sifar ni ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. Okey, cukup. Jadi nombornya ialah 10,000. Tambah 2,000. Berapa sifar? Okey, kita tengok balik nombor 2. Belakang nombor 2 kita ada 3 nombor di belakangnya. Jadi maksudnya 3 sifar. Tambah 500. 5 sifar-sifar tambah 60. 6 sifar tambah 8. Okey, murid-murid dah faham dah? Macam mana kita nak cerakinkan nombor? Jom kita buat lagi sekali. Soalan 61,087. Okey, kita kira daripada belakang. 10, 100, 1000, 10,000. Jadi jawapan kita 60,000. Ditulis dalam perkataan. 1,000. Sifar ratus. Sebab sifar ini di tempat ratus. 87 sa.
Soalan yang kedua, kita nak dalam nilai digit. Okey, ingat lagi tak cikgu ajar kalau kita tak tahu nak letak berapa sifar di belakangnya, kita kira. Selepas nombor 6, kita ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 lagi nombor di belakangnya, bermaksud 4 sifar. Jadi, kita tulis 6 sifar, 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 sifar. 60,000. Kemudian 1,000. Ada 3 sifar di belakangnya. Di tempat ratus. Okay, cuba kita lihat di tempat ratus, nilainya sifar. Sifar ratus. Seperti cikgu sebut, kalau nilainya sifar, kita tetap tulis satu sahaja. Tak perlu tulis sifar, sifar, sifar. Tak perlu banyak. Tulis satu sahaja sebab sifar itu tak membawa apa-apa nilai. Okey, seterusnya tambah 80 tambah 7. Okey, siap. Cerakinkan nombor kita. Okey, kita ingat lagi sekali, nilai tempat tulis dalam perkataan, iaitu 10, ratus, ribu, puluh ribu. Nilai digit ditulis dalam angka. Okey, tibalah masanya untuk murid-murid membuat latihan. Latihan ini tuliskan dalam buku tulis kotak sederhana. Murid-murid boleh merujuk buku teks bahagian uji diri. Okey murid-murid, sampai sini sahaja pelajaran kita untuk hari ini. Selamat mengulang kaji pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.